respon tu, nampak tu. Pasal kata ulama penceramah yang baca hadis palsu tu, Datuk tulis ni, Datuk kata sebahagian orang kadang-kadang dia tak rasa bersalah kerana dia hanya memetik dari buku-buku mereka baca yang membuatkan hadis palsu. Jadi maksudnya kadang-kadang dia kata dalam kitab kami baca je. Yeah. Kami amun nakal je. Amun nukil kan. Amun nakal. Macam mana? Kenapa ada pelet tu? Dia nak dia mungkin nak pergi berkahwin. Kan? Sebab dia ada juga orang saya baca je kan dalam kitab kan. Tiap-tiap kita ada maudu'ah. Ataupun Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim tu tak tahan. Yang tu pun nama palsu tu. Nama palsu Oh, nama kitab palsu. Bukan Ummu Ibrahim, Ummul Barahim. Ummul Barahim. Maafkan saya kalau. Diam sini. Ustaz Ahmad. Pandai sama. Cerita pasal tadi apa yang Datuk Fathul Bari sebut tadi menarik, iaitu kita kena pisahkan di antara sahihul makna dengan sahihun nisbah. Kesahihan makna tidak memestikan kesahihan sandaran. Kalau orang kata, Anda selalu sebut, kita jumpa satu orang, badan dia besar. Lepas tu kita kata kat dia, ni, Datuk Mufti kata hang gemuk. Tiba-tiba dia kata, kenapa Datuk Mufti buat apa ni, kita kata body shaming kat saya? Dia memang gemuk. Dia pun pergi jumpa Datuk Mufti, anak tak sebut. Yang kita yang sebut ni kata, alah, Datuk tak sebut, tapi kan betul makna tu. Memang gemuk. Datuk boleh terima tak? Datuk tak boleh terima. Dia kata, hampa siapa pergi sandar benda tu kat aku? Aku tak sebut. Makna betul. Jadi, ini masalah orang yang kadang-kadang dia tak nampak. Kenapa kita lawan kepalsuan nisbah tu. Kerana bila kita sandarkan sesuatu pada Nabi, dia ada nilai agama kat situ. Kalau sandar pada Rora, sandar pada Sobri, dia tak ada nilai agama. Orang boleh ambil, boleh tolak. Tu pun tak boleh buat dusta atas nama orang. Nama orang pun tak boleh buat dusta. Apatah lagi. Itulah orang kata fake news kan. Ada akta yang boleh kena tangkap kerana ada orang yang akan dizalimi. Itu pertama. Yang kedua, Dusta kat pemimpin tak boleh, dusta kat Nabi tak apa pula. tak apa pula. Ini masalah. Kemudian, katalah seorang ustaz kan, dia baca hadis palsu, lepas tu bila orang tegur kat dia, dia kata, hamba ni ambil daripada kitab. Katalah orang lepas kuliah bagi kat dia sampul duit palsu. Dia nak terima? Bagi duit tu. Duit apa? Monopoli. Jutaria punya duit. Kan? Saidina. Duit Saidina. Balik-balik. Dia mesti tak puas hati. Dia pergi tanya masjid, pasal apa bagi kat saya duit jutaria, duit palsu? Dia kata, alah Ustaz, saya ambil daripada sumber duit juga. Ustaz terimalah. Tapi bab tu dia tak mau terima. Dia nak yang asli juga. Lagi pun duduk dalam sampul juga. Duduk dalam sampul juga. Saya niat saya bagi ni ikhlas juga. Kan? Jadi kenapa Ustaz tak mau terima? Ustaz meragui saya ke? Ini masalah dia. Masalah dia adalah pada nilaian tu. Duit yang betul ada nilaian. Ada nilai yang telah diletakkan oleh pemerintah yang boleh diperlakukan. Maksudnya boleh dibeli, boleh dijadikan bahan tukaran untuk jual beli dan sebagainya. Tapi duit palsu tak boleh. Jadi, bila mana kita menukil mana-mana riwayat dalam kitab, kita kena pastikan kesahihannya. Kerana Al-Imamul Iraqi menyebutkan, siapa yang nukil satu-satu riwayat tanpa mengetahui statusnya, dia telah melakukan kesalahan. Tak terlepas daripada dosa. Sebab apa? Sebab masa dia nukil tu, dia tak tahu status. Walaupun hadis tu sahih. Walaupun dia tak sengaja. Walaupun dia tak sahih. Maksudnya, walaupun hadis tu sahih. Masa dia nukil tu, dia tak tahu. Lepas tu baru nak berasa nak semak. Oh, Alhamdulillah sahih. Dia tak terlepas daripada salah. Pasal masa dia buat tu, dia tak check. Masa dia buat tu, dia tak tahu. Masa dia betul tu kebetulan. Kebetulan saya pun kena. Ya. Apa tak lagi kebetulan palsu. Jadi, sebab itu hadis ni, dia bukan boleh main nukil-nukil, ambil-ambil. No. Kerana Nabi SAW ni menyebutkan satu hadis yang mutawatir. Dusta atas nama dia, tempat dia neraka kalau dia buat secara sengaja. Ini bahaya. Jadi, sebab itu ulama-ulama zaman dulu, Al-Imam Ibn Hajar, Az-Zaila'i, Al-Iraqi, antara ulama-ulama yang menulis kitab, nilai balik kitab-kitab fiqh yang menukilkan hadis-hadis ni. Antaranya macam kitab Ar-Rafi'i, ditakhrijkan hadis-hadisnya oleh Ibn Hajar dalam Talkhisul Habir. Dalam kitab Hidayah, kitab besar dalam mazhab Hanafi, ditakhrijkan hadis-hadisnya oleh Zaila'i dalam kitab Nasbur Rayah. Kan? Semua ini menunjukkan Ihya, kitab yang sangat-sangat masyhur, yang sangat-sangat berpengaruh, walaupun Ibn Tashfin antara yang mengarahkan bakalah, tapi di Masyariqah, di ulama-ulama Masyariqah di timur ni,
Glamour kitab tu. Glamour kitab tu sehingga Al-Imam Iraqi ambil tanggungjawab untuk menilai semula hadis-hadis yang ada dalam tu. Sehingga Al-Imam Al-Laknawi menyebutkan, hati-hati kalau mengambil kitab daripada mengambil hadis daripada kitab-kitab fiqh. Kerana kitab-kitab fiqh ni kebanyakannya menukil tanpa menyatakan sandaran. Jadi sebab bukan kita nak merendahkan ulama fiqh, tak. Tapi kita nak kata ilmu ini ada rijal. Ilmu ni ada jagohnya. Bukan kita nak sebut kita jagoh, tak. Kita penuntut ilmu. Tapi kita bila kita nak nilai, nak nukil hadis, kena tengok Imam Ahmad kata apa, Yahya bin Ma'in kata apa, Imam Syafi'i kata apa. Tak boleh ke kita sangka baik je dengan penulis kitab ni? Dia lagi pandai daripada kita. Dengar apa kata Abdul Rahman bin Mahdi, khislatan la yahsunu fihi ma husnul dhan. Al-qadha wal hadis. Dua benda yang tak boleh nak sangka baik. Qadha, proses mahkamah, tak boleh sangka baik. Kan? Kalau hakim datang, orang datang ke hakim, hakim saya nak dakwa dia. Hakim kata, sangka baiklah, takkanlah dia ni orang kamu nak dakwa dia. Kita kena sangka baik. Nampak muka pun bagus, pakai kepiah, takkanlah buat dia jenayah ni. Kan? Takkanlah tergamak buat jenayah-jenayah yang seperti ini, yang luar tabi'i ini. Tak boleh. Hakim kena jalan kes. Siapa pun dia, kan? Walaupun besar kecil ke apa, walaupun dia punya martabat tu besar di sisi pengikut dia, kena jalan kes. Kalau terbukti bersalah, kena hukum. Yang kedua, hadis tak boleh sangka baik. Maksud bukan hadis tu tak boleh sangka baik. Kalau penilaian hadis, orang yang bawa hadis, kita tak boleh sangka baik dengan orang tu. Kita kena nilai. Sebab itu ulama-ulama hadis, mereka menyebut, tadi Datuk sebut juga, berkenaan dengan golongan zuhad. Selain daripada golongan zuhad, ada satu lagi golongan. Golongan yang apabila mereka ni, asalnya mereka ni perawi hadis yang hebat, perawi hadis yang baik. Tetapi apabila mereka mengubah tumpuan, maka mereka telah menjadi perawi yang dhaif. Antaranya Syarik An-Nakhai. Dia asalnya okey. Tapi bila dilantik menjadi qadhi, dilantik menjadi hakim, dia dah sibuk dengan pentadbiran, dia dah sibuk dengan kes, dia kurang mumarasah. Ada seperti Ibn Lahiyah. Asalnya perawi yang elok, tapi maktabah pula boleh terbakar. Perpustakaan dia terbakar, jadi buku rujukan dia terbakar. Ma'mar As-San'ani, antara perawi Sahih Bukhari. Apabila dia pergi ke Basrah, meriwayat daripada orang Basrah, tertinggal buku nota. Zaman dulu tak ada Google Drive, tak ada handphone nak catat, tak boleh nak retrieve, tak ada email. Maka buku catatan dia tertinggal di Yaman. Maka pada ketika dia baca berdasarkan ingatan dia, maka banyak riwayat yang dia baca di Basrah. Anak-anak murid Basrah mengambil riwayat pada Ma'mar bermasalah. Kecuali hanya sedikit. Sama juga bila Ma'mar menghadiri kelas-kelas guru-guru daripada Basrah. Kalau dia meriwayatkan daripada orang Basrah, ada masalah sedikit-sedikit. Kerana apa? Kerana dia bukan jenis perawi yang dhabtus sadar. Dia dhabtul kitab. Dia menulis dengan kitab. Jadi, kesemua ini menunjukkan kepada kita ulama hadis, dalam bab hadis, siapa pun yang bawa, mereka akan nilai, mereka akan kaji. Tak ada ulama yang apabila ni ada satu aliran ni, satu grup ni, dia kata dia research group. Tapi research group dia asal khilaf je dalam penilaian, kita kena ambil yang paling ringan, yang paling dia suka. Contohlah, ulama ni kata dhaif, ulama ni kata palsu. Ambil yang dhaif. Kita tak boleh nak hukum dhaif, kita kena ambil yang ringan ni, kita ambil. Ini bukan research. Research, bila seorang kata dhaif, seorang kata palsu, kena tengok. Sama macam hadis yang kita bincang sebelum ni. Bila diriwayatkan dalam hadis dikatakan tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaq yahtazzu minhu al-'arash. Menikahlah kamu, jangan bercerai kerana bercerai menyebabkan arash bergegar. Hadis tu, perawinya Amr bin Jumaih itu hampir sepakat ulama jarh wa ta'dil mengatakan dia ini dituduh sebagai pemalsu hadis. Tiba-tiba adalah satu ulama nama dia As-Sakhawi mengatakan hadis ini dhaif. Terus ada satu orang kata, Rora ni tu masalah dia. Ada khilaf tapi tak nak berlapang dada. Ambillah yang dhaif. Kenapa tak bagi tahu dia dhaif? Dhaif yang diletakkan oleh Sakhawi tu kita kena tengoklah. Kenapa dia kata dhaif? Kan? Bahkan Al-Syekh Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah, ketika meletakkan muqaddimah tahqiq kitab Al-Masnu', dia buat satu statement yang sangat-sangat berani. Ini boleh buat kajian jugalah untuk PhD. Dia kata mana-mana kitab-kitab yang membahaskan tentang al-mawdu'at, mengumpulkan hadis-hadis palsu ni, kalau dalam kitab tu disebut la yasih atau la yasbut,
tak sahih ataupun tak sabit, ia adalah petanda palsu. Ini yang dibuat oleh Abu Ghuddah. Dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia bukan aliran Saudi ni, dia aliran Sufi. Dari Sufi. Dia Syria. kecenderungan dia kepada Sufi, dan dia buat satu statement yang sangat berani. Maksudnya kalau dalam kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu ni disebut bukan sekadar palsu je, la yasbut. Dia kata kebiasaannya hadis-hadis seperti Isyarat kepada palsu. Isyarat kepada palsu. Jadi bila Imam Sakhawi kata dhaif, yang ni kata palsu, kita nilai lah. Pasal apa dia kata dhaif? Oh, sebab ada perawi ni. Perawi ni apa statusnya? Yuttaham bil kadzib. Dituduh pendusta. Maka hadis tersebut dinilai sebagai palsu lah. Paling tidak pun sebagai matruk. Terlalu teruk. Dan kita kena tahu, palsu sebahagian daripada dhaif. Sebab dhaif ni payung besar. Dalam tu ada dhaif ringan, ada dhaif berat, ada palsu. Disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi, disebut juga oleh Al-Imam Suyuti. Palsu adalah seteruk-teruk hadis dhaif. Jadi, kalau Sakhawi sebut dhaif, orang lain sebut palsu, tak ada percanggahan pun. Kita ambil lah dhaif tu dengan makna dhaif yang besar. Kan? Kita ambil yang besar. Saya nak bagi satu contoh. Ini mungkin mengejutkan sikit lah. Ada satu hadis yang kita biasa dengar, ustaz kita biasa baca. Sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fahuwa siraju ummati. Kan? Hadis ni dikatakan Nabi SAW bersabda, akan muncul di kalangan umat aku ni seorang lelaki, nama dia Abu Hanifah. Dia adalah pelita umatku. Hadis ni, kalau kita baca, dia ada dua sanad. Sekadar yang kita tengok, ada dua sanad. Satu riwayat jalur Anas, satu riwayat jalur Abu Hurairah. Riwayat jalur Anas, palsu. Kerana ada Ma'mun Al-Harawi dalam tu. Riwayat Abu Hurairah ni, ada seorang perawi nama dia Al-Buraqi. Juga dituduh sebagai pemalsu. Tapi menariknya, hadis yang dikatakan memuji Abu Hanifah ni telah dinilai ada asal oleh Al-Imamul Aini dalam kitab dia Maghanil Wa huwa Akhyar. Hanafi. Wa huwa Hanafi. Sehingga dia kata banyak jalur-jalur ni mimma yadullu ala anna lahu asla, dia kata. Oleh kerana jalurnya banyak, menunjukkan hadis ni macam ada asal. Dia mengatakan ada asal, maksud dia tak setuju orang yang kata palsu. Dan hadis ni kata Al-Imamul Hakim bukan hanya memuji Abu Hanifah. Mencela ya. Waktu Al-Bauraqi membaca hadis ni dekat Khurasan, betul dia puji Abu Hanifah. Tapi apabila dia pergi ke Iraq, tak silap, bila dia pergi ke Iraq Di tak silap. Khurasan yang di kan? Khurasan atba' Syafi'i berkembang. So dia baca pula hadis, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris fahuwa adharru ala ummati min iblis. Akan muncul di kalangan umat aku seorang lelaki namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia lebih mudarat pada umatku berbanding iblis. Riwayat tu datang daripada perawi yang sama. Jadi sekarang ni, kalau kita nak kata khilaf aja dalam penilaian, tak boleh hukum palsu, ustaz-ustaz yang dalam research group ni kena convert kepada mazhab Hanafi. Kerana mazhab Syafi'i lebih mudarat. Menurut riwayat ni, mudarat daripada iblis. Research apa ni? Itu yang pertama. Yang kedua, ambil mukadimah orang, lepas tu hukum semua bukan palsu. Sebab apa? Ini benda dibuat oleh pengkaji-pengkaji depan ni. Dia kata, oh kalau hadis ni palsu, kami tak setuju hadis palsu. Kalau hadis ni palsu, kenapa Imam Suyuti masukkan dalam Jami' Shaghir? Kerana Imam Suyuti dah letak dalam mukadimah Jami' Shaghir, dia tak akan masukkan hadis palsu dalam ni. Jadi bila ada dalam tu, maka tak jadi palsu lah. Sebab dah awak apa tu. Mana ada orang guna mukadimah sebagai satu pemutus? Ibn Hibban buat mukadimah, orang nilai. Ibn Khuzaimah buat mukadimah, orang nilai. Imam Muslim buat mukadimah, orang nilai. Al-Bukhari pun. Imam Bukhari kata, aku akan masukkan dalam kitab aku ni sahih. Yang sahih sahaja. Pun orang nilai. Darqutni mai Darqutni mai kritik pula. Kau ya. Maksudnya orang tak terima mukadimah seorang alim ni sebagai satu kaedah umum. No peminjangan, tutup pintu. Pemutus. Sebab itu Al-Ghumari mengarang kitab Al-Mughir. Al-Mughari itu Asy'ariyah. Al-Ghumari adalah tokoh sufi, bukannya tokoh salafi daripada Saudi, dia daripada Maghribi. Anti Salafi lagi. Anti salafi. Asy'ariyah lagi. Asy'ariyah lagi. So, dia tulis satu kitab Al-Mughir, menghimpunkan hadis-hadis palsu yang diletakkan oleh Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir, dia himpun satu tempat hadis palsu. Dan baca bahasa Ghumari dalam tu kepada Suyuti sangat-sangat keras, Tajam. dan tegas dan tajam. Kita malah nak nukil. Sekali orang kata kita, setara kita sebut macam ni pun orang kata kita biadab lah.
boleh baca kitab Mughir. Rumari tak baca mukadimah. Dia kritik, dia kata bagaimana seorang tokoh yang mengatakan berjanji nak selamatkan kitab daripada hadis palsu, memasukkan hadis seperti ini. Dia tidak menyempurnakan janjinya. Ini disebut oleh Al-Rumari.